kitab yang telah kita khatamkan, saya simpulkan daripada kitab yang kita baca itu bahawa di situ subjek yang kita pelajari dan kita dengar itu adalah subjek tasawuf, bicara tentang hati. Kita kena rasakan bahawa ini satu subjek yang amat penting untuk kita, lebih-lebih lagi kita yang sudah berada di ujung senja di akhir hidup kita ini. Kita mahukan pertemuan kita dengan Allah SWT telah adalah satu pertemuan yang cukup indah. Jika di akhir hidup kita pertemuan itu indah dan husnul khatimah, maka tentunya perjalanan seterusnya itu semuanya indah, insya-Allah biiznillah. Ada doa berbunyi yang sering dibaca oleh sesiapa pun, antara imam atau kita jemaah sekalipun. Doa yang kita baca itu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanku, sudahkan hidupku dengan kesudahan yang baik, dan minta lindung, minta jauhkan daripada kesudahan yang buruk. Minta mati dan kesudahan yang baik ini di sisi para sufi, ahli tasawuf, mereka memfokuskan kematian yang baik itu adalah kematian dalam bermakrifat pada Allah, mengenal Allah. Tak kisahlah mati di mana sekalipun, dalam masjid ataupun di luar, di rumah ataupun di hospital. Sebab kita tidak mempunyai kekuatan, kemampuan untuk memilih tempat ataupun saat mana yang boleh kita mati. Tak boleh, bukan pilihan kita. Jika Allah nakkan kita mati di malam Lailatul Qadar, alhamdulillah. Mati di penghulu bulan Ramadan, mati di penghulu hari Jumaat, penghulu malam Lailatul Qadar. Kemudian kepala semua amalan dalam solat bulan Ramadan, hari Jumaat, malam Lailatul Qadar, dalam solat. Antara perbuatan hamba yang nampak terhina sekali dalam solat itu adalah sujud. Setentulah dalam dengarlah rumah yang terbaik, tempat terbaik di dunia apa? Masjid. Masjid terbaiklah Masjidil Haram. Cuba bayangkan. Berapa orang yang boleh mati macam tu? Dalam keadaan berwudu, tengah sujud dalam solat di Masjidil Haram, bulan Ramadan, hari Jumaat, malam Qadar. Jadi bukan kita punya boleh kita boleh setting kan, ejak masa hari apa, bulan apa, tak boleh. Yang penting tak kisahlah mati di mana sekalipun ataupun apa hari sekalipun, biarlah kita tu mati dalam kesudahan yang baik. Apa dia? Mati dalam bermakrifat pada Allah, mengenal Allah. Ramai daripada awliya dan ulama itu meninggal di hospital, di rumah, bukan di masjid. Maklumlah kadang-kadang tua-tua ni kita uzur, ada uzur sakit, banyak masanya di rumah atau di hospital. Kena ke mana ajal mendatang, di hospital. Hospital kita berakhir. Jika ajal datang di kebun dah kita berakhir. Macam itulah keadaan kita ni. Yang pentingnya dalam masa sakit pagi yang ada ini, kita cuba belajar dan mendalami pengertian, pengenalan, ini makrifat kepada Allah. Contoh, kita belajar ilmu fiqh,
Ilmu fiqh itu untuk membetulkan cara kita beribadah, hukum hakamnya sah atau batal. Kemudian ilmu tauhid adalah sebuah ilmu yang mana nak memperkenalkan Allah kepada diri kita dalam bentuk kefahaman akal. Mengenal Allah atau dalam akal, teori, ini ilmu ataupun tauhid kitabi, ilmu yang diambil dalam kitab ataupun dengar dalam ceramah, kuliah dan sebagainya, dan kita mengenal Allah atau dalam akal, belajar ilmu faham akal dan fahamkan. Kemudian yang kita nak di sini, setelah kita mengenal Allah atau dalam ilmu akal itu, maka hendaklah kita mengenal Allah atau dalam rasa, merasai. Contoh, kita kalau buka buku anak kita tu ada harimau, gambar haiwan harimau itu, ada rasa gerun tak? Tengok buku gambar harimau, ada rasa gerun dengan harimau? Tak ada. Tetapi kenal tak? Kenal. Ini harimau, yang ini singa. Bezakan. Berbelang-belang harimau belang, dan ini pula harimau akar. Pandai kita. Ini cita. Laju lagi ni. Binatang terpantas lari cita. Rupa macam sama tapi berbeza. Kecil sikit macam serigala, kecil sikit macam musang, kecil sikit macam kucing. Rupa sama je. Ada nisai membunuh sebagainya. Tapi kalau harimau ni, kita bercakap dengan kita, harimau ni ganas ni, garang ni, makan orang, kuku dia tajam. Ada rasa takut? Tak ada. Cuba pergi dalam hutan, baru masuk dalam hutan tu nampak tapak harimau. Uish, besar tapak ni. Kita pun cuba ukur, ambil kita, besar lagi tapak daripada jari kita ni. Dia jom balik. Kata nak pergi ambil madu tualang. Tak berani kita. Tengok tapak harimau tu, batal ambil madu. Nak ambil madu satu lagi memang tak berani dah. Bapak berani ambil madu tualang, tapi tapak harimau pun tak berani juga. Itu baru nampak kesan saja. Tapi bolehlah kalau gagah juga. Kawan pun kata itu tapaknya bukan tuannya. Ya, tapi kan tandanya ada. Ya, memang ada, tapi sekarang tak ada lagi. Bergaduh lah kawan. Dan tak apa, kita pergi, niat kita baik, insya-Allah Allah bantu. Duduk dalam hutan, pacak kemah, dengar bunyi. Bunyi apa tu? Harimau tu dah mula gerun datang. Kalau kabut tempatnya, nak tanya macam mana dia datang gerun itu? Belum nampak apa, cuma nampak suara, dengar suara saja. Macam mana dia dapat gerun tu? Sahabat kawan orang tenanglah, suara bukan tuannya dia. Tadi tampak bukan tuannya, ni suara bukan tuannya, nanti takkan tentu tuannya. Janganlah takut sangat. Kita nak jantan lah. Betul nak jantan, tapi kalau jumpa harimau betina pun kita lari juga. Tak apa, aku ada. Kawan tenang kita. Boleh tidur tak malam tu? Kalau tidur tu, tiba-tiba malam nak kencing, nak keluar kemah, nak tengok harimau depan mata kita. Macam mana? Tak sempat lagi dah kencing di situ juga. Itu dah nampak hakikat harimau. Bagaimana ada peringkat tak? Mula-mula membaca buku, lupa kenal ini harimau. Mengenal ini makrifat. Mengenal tu makrifat apa? Mengenal dengan lihat gambar. Kemudian lihat tapak, dah tampak sikit kegerunan di situ. Kemudian dengan suara,
Apabila hakikatnya harimau muncul depan mata, terus tombak. Kita ini tahap mana? Mulut kita, lidah kita sebut Allah, ataupun kita menulis alif dalam ha, melihat mata kita Allah. Macam mana kita melihatnya foto harimau lah. Macam mana kita nak foto harimau? Tak ada gerun. Lihat kalimah Allah, ada gerun? Tak ada. Belum lagi itu belum ada makrifat lagi. Bila masuk hutan jumpa tapak harimau, tandanya ada harimau. Di situ dah mula ada gerun. Sekarang ini alam ini adalah tanda wujudnya Allah, tanda kehebatan Allah. Dah rasa gerun ke belum? Belum lagi. Bermakna ada masalah. Something ada masalah dalam diri kita. Tetapi Allah dah murka sangat. Setengah tempat Allah tenggelamkan, macam di Palu kan. Rumah tu bergerak, tenggelam masuk ke bawah tanah. Pokok-pokok tenggelam masuk bawah tanah tu. Kalau dulu cerita nak umat-umat dahulu, kita cuma dengar saja. Tapi sekarang Allah buktikan supaya apa? Kalau orang beriman tak perlu bukti banyak-banyak. Kalau orang beriman, baca Quran dia beriman terus. Tetapi kita umat yang lemah ni, yang degil ni, hati yang terhijab ni, walaupun baca Quran cerita tentang umat terdahulu diberi musibah, bala bencana, hukuman, tetapi tak cukup dengan itu saja. Allah tunjukkan. Sekarang dah alat canggih, ada orang ambil kamera ni. Kita pun heran orang tsunami tu masih ada orang ambil gambar lagi tu, sambil-sambil berlari tu. Gunung berapi meletup, sambil-sambil dia ambil gambar di motor gitu. Ya. Rumah kampung tenggelam begitu dekat Palu tu, masih ada orang boleh ambil gambar tu. Allah tinggalkan beberapa orang hamba Allah ambil gambar tu, buat video TikTok dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita lah kenyataannya. Yang mati-mati, yang hidupnya ambil pernyataan. Itu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Sebab itulah, untuk datangkan takut, untuk datangkan rindu, untuk datangkan cinta, untuk datangkan khauf pada Allah Ta'ala, tak cukup hanya membaca ataupun mendengar. Tak cukup. Perlukan connecting, hubungan dengan orang yang ada hubungan dengan Allah. Tuan-tuan, kalau tidak berharta, rapat-rapatlah dengan orang berharta. Nanti ada lah tu nanti, paling tidak pun pandai makan. Tuan-tuan, kalau berkawan dengan orang yang ada kebun durian, nanti sampailah durian dekat rumah tu. Tuan-tuan, kalau berkawan dengan kawan yang jual kopi Vietnam, sikit-sikit kalau buat keduri bahannya, kita berilah sebungkus kopi. Air-air kena, air kopi Vietnam. Tuan-tuan, kalau kenal pula Arab yang jual shawarma tu, datang kedai dia free. Begitu perumpamaannya. Kalau tuan-tuan datang ke kedai minyak wangi, walaupun tak beli minyak wangi, keluar saja dapat wangi tu. Dapat wangi. Kalau tuan-tuan hampir kepada orang berilmu, rapat dengan tok guru, tuan-tuan dapat apa? Dapat ilmu. Kalau tuan-tuan rapat dengan YB, dengan ahli politik, dapat apa? Projek. Itu dah lumrah kan? Macam itulah. Tetapi kalau tuan-tuan rapat dengan orang yang mempunyai energi spiritual, rohani, tuan-tuan akan dapat rohani itu. Apabila tuan-tuan rapat dengan orang yang mempunyai akhlak, budi pekertinya baik, tuan-tuan bercampur dengan dia, tuan-tuan pun jadi baik juga. Begitulah keadaannya. Jadi orang bertanya macam mana nak khusyuk, macam mana nak tenang, macam mana nak bertawakal pada Allah. Ya, takkan nampak tawakal, tenang, khusyuk itu kalau berkawan dengan orang huru-hara. Kita berkawan dengan kawan yang dia pun ada problem rumah tangga, ada problem bisnes dia. Tiba-tiba nak tenang, tak akan tenang. Tak akan tenang. Dia bergantung pada sahabat, pertemuan.
Ni tuan-tuan tahu ada ustaz tu isteri ramai, apa-apa sikit ustaz tu. Mana tahu melekat juga. Kalau ada untung lah, untung batu tenggelam, untung sabut timbul, nah gitu. Di kesimpulannya, apabila kita rapat dengan orang rohani, kita akan terbawa kepada kerohanian. Contoh mudahlah, tuan-tuan kalau pergi Kedah, orang perempuan pergi Kedah, baru duduk sehari dia pun dah mula-mula abah-abah terkesan. Pergi Kelantan pula, apa tu? Apa tu? Oh lah, mau terkumpul. Makan apa tu? Makan nasi kerabu, nasi kerabu sedap tu, nasi kerabu ni. Kecil Kelantan pula. Pergi Malaysia, Pak, berapa naik taksinya Pak? Mobil. Saya tak tertulis di mobil. Ini berapa bayarannya mobil Pak? Itu. Balik naik penerbang ke KL, dia kata, apa? Bagnya jangan lupa Pak. Apa Pak? Yang aku itu sangat baca-baca. Gitu. Jadi bahasa boleh bertukar, akhlak pun boleh bertukar. Saya lihat ada seorang budak muda cakap dengan pak saudara dia, Pak Lam, gua dah cakap sama lu tapi lu tak cari gua. Budak perempuan tak tu. Macam mana? Cakap dengan Pak Lam dia sendiri, gua dah cakap sama lu Pak Lam, lu tak percaya lu cakap gua. Itu sebab apa? Sebab pergaulan. Pergaulan kawan-kawan, itulah keadaan. Sekarang anak-anak dara kita dah berkawan dengan kawan yang logi-logi dapat TikTok, dia pun cuba-cuba begitu. Dia bergaul. Begitu juga kita. Jadi kalau bergaul dengan orang yang baik, kita kan jadi baik. Jadi baik. Sebab itu kalau orang cara macam mana nak khusyuk, macam mana tawakal, macam mana tenang hati, macam mana takut Allah Taala, lihat pergaulan dengan siapa. Sebab itu kita kena hampir ulama. Ulama yang mana? Ulama yang Rabbani. Ulama yang punya jiwa rohaninya dan mendidik umat menuju kepada Allah SWT. Tak ada perbedaan. Jadi perlulah terus dengar bicara hati supaya kita teringat. Seperti mana pengajian yang lepas, kita dah ulang-ulangkan juga. Seseorang perempuan kalau duduk depan cermin 30 minit depan cermin kan, selama 30 minit itu Allah tengok apa? Hati. Kita sibuk dengan jubah, gosok jubah, berapa minit gosok jubah. Lepas tu nak pakai baju pagoda, pakai jubah lagi. Kalau setengah orang pakai kat pinggang ngaji tu, kain ikat ngaji lagi. Ni ada rida ni. Sekarang dah ramai yang pakai rida. Selendang ni tak bau lagi. Macam mana? Serban lilit, makan minum masih 15 minit. Nak betul dan itu sebagainya. Tapi Allah lihat apa? Hati. Kita duduk dalam masjid, zikir ribu-ribu, sujud syukur lagi, apa lagi? Solat lama, baca surah panjang. Allah tengok mana? Hati. Kita derma pada masjid, infak fisabilillah, madrasah dan sebagainya. Walaupun jutaan duit kita, tapi Allah lihat apa? Hati. Kita tolong orang buat bantuan banjir, pergi Terengganu, tinggalkan anak isteri sampai 3-4 hari ditinggal. Penat kita, rumah orang penat tu. Kena bagi tu umur 40, 50, 60 ni memang menangkap pinggang lah. Nak cedok tu, nak buang lumpur yang sejengkal kat rumah orang tu, dengan pakai cangkul lagi, sedok lagi buang tu, patah pinggang tu, sakit pinggang. Nak duduk canggung cuci pinggan makcik tu pun baru dapat berapa biji pinggan cuci dah sakit pinggang dah. Tak larat kita. Punyalah benar kita berkhidmat untuk masyarakat, tapi Allah lihat apa? Hati. Jadi hati ini tidak boleh dibiarkan ataupun tidak diambil peduli, kerana tempat Allah lihat itu adalah di hati. Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sebenarnya Allah Ta'ala melihat pada hati-hati kamu dan perbuatan kamu.
Dan sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada rupa paras kamu, rupa pekerjaan kamu, harta kekayaan kamu, tetapi Allah melihat hati dan juga amal-amal kamu. Justru itu kita perlu rasa bahawa betapa pentingnya hati itu dijaga. Sesuatu dia walaupun kita panggil hati, dia bukan hati bentuk organ. Kalau dibelah, hati sanubari itu tak akan jumpa. Dia sesuatu yang diambil iktibari, yang dipahami, tetapi dia bukanlah bentuk organ. Kalau seorang itu boleh hidup tanpa jantung, tanpa hati, ataupun jantung ditukarkan dengan jantung plastik dan sebagainya, tetap bila pada mana hidup tetap dia ada hati, jadi hati sanubari. Sangka baik, tawakal, redha, maka itu peranan hati, hati dan hati sanubari. Justru itu kita mohonlah pada Allah SWT supaya dia memberi kita hati yang bersih, hati yang jernih, dan jangan lupa panjangkan sujud kita baca doa. Memang permulaannya kita apa pun doa lah. Kerana doa itu tanda seorang hamba itu bertawakal pada Allah, berserah pada Allah. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika ya Allah. Ya Allah, cahayakanlah hatiku dengan cahaya makrifat kepada Engkau. Dalam surat Qabliyah Ba'diyah, dalam surat Isra' duha kita, witir ataupun dalam malam kita tahajud, maka panjang-panjangkan doa, panjang-panjangkan sujud kita itu. Setelah kita melunaskan bacaan Allah Subhanahu wa ta'ala wa bihamdi 3 kali, dan kita pun terus menyambung doa kita, Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika ya Allah. Tak ada masalah. Kita sembahyang seorang-seorang, kita doa pada Allah Ta'ala, minta supaya hati ini diterangkan, dicerahkan dengan cahaya ma'rifat. Dan mudah-mudahan peringatan kita pada malam ini, pada hari ini, tengah hari ini, dapat membaikkan lagi pandangan hati kita supaya terus mengenal Allah Ta'ala. InsyaAllah tahun baru, walaupun bukan tahun baru Islam, namun sebut saja bertukar tahun, walaupun tahun Masihi sekalipun, biarlah kita sentiasa membetulkan niat kita, tajdid niat, memperbaikan niat kita, memperbaharui niat-niat kita. Sebenarnya bukan saja menunggu tahun baru Islam ataupun tahun baru Masihi, bangun saja pagi, lihat kita masih bernafas, sentiasa memperbaharui hidup kita. Bangun saja tidur, berazamlah. Sebelum tidur kita bertaubat dengan dosa-dosa siang hari. Bangun saja tidur, berazamlah kita, hari ini tidak akan kuceritakan tentang hal-hal orang lain. Hari ini tidak akan aku bercerita mengumpat ataupun memfitnah mana-mana hamba Allah. Hari ini aku akan jalankan tanggungjawabku sebagai seorang suami, menjaga anak isteri dan memberi makan harta yang halal, sumber yang halal. Hari ini aku akan menolong sesiapa saja yang minta tolong. Kena berazam seperti itu. Niat itu jadi baik. Mudah-mudahan Allah terima niat kita dan memberikan kekuatan untuk kita terus beramal kebaikan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu pada minggu depan ataupun tahun depan, dan saya akan bawa kitab dan kita itu juga kita baca dan versinya subjek tasawuf. Mudah-mudahan yang sering mendengar bicara ini akan dapat kita membaikkan lagi niat kita dan amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'awahum fiha subhanallahu wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.